Kita dah nampak kebejatan, kita dah nampak kejumunan, kita dah nampak kebobrokan sistem budaya, tingkah laku, cara hidup orang-orang UMNO, pemimpin UMNO ni sudah menuju seperti yang Ibn Khaldun sebut, hidup mewah dan bekerja-kerja dengan kemewahan. Itu perangai orang UMNO pada masa itu. Dan diteruskan sampai sekarang. Mereka hilang kuasa baru 2 tahun ni, tapi duit mana? Lepas tu gaya hidup mewah, kawinkan anak 1 juta satu malam, biasa. Masuk memimpin UMNO di Kelantan. Di Kelantan dia pakai capal biasa lah. Kat Kuala Lumpur dia hero. Dekat London lagi hero semua. Ini semua memperlihatkan apa? Memperlihatkan apa yang Ibn Khaldun sebut, teori Ibn Khaldun itu betul dan berlaku. Dan Allah SWT jaga kita, saudara. Jaga kita, beri kekuatan, macam-macam lah yang berlaku tahun 2018 tu. Akhirnya tumbang ini. Kelompok pemimpin yang bekerja dengan kemewahan ini, yang akan membawa keruntuhan kepada tamadun ini, Allah bagi kelebihan kepada rakyat Malaysia. Pada tahun 2018 kita boleh tumbangkan mereka dalam keadaan yang kita tak sangka. Ada sangka? Tak sangka. Tuan Mahathir pun tak sangka dia menang jadi Perdana Menteri balik. Tak sangka. Tapi Allah bagi kekuatan. Kita boleh tumbangkan dan kita boleh selamatkan tamadun bangsa yang sebelum ini sudah hancur. Kita ada Perdana Menteri yang berpuluh bilion dengan jolonya, dengan asasi internasional. Itu baru dia timbul pula timbalan Perdana Menteri. Pergilah tengok kat mahkamah. Berapa puluh juta dia ada, berapa ratus juta dia ada. Apa yang dia buat dengan duit dia, menggunakan nama yayasan macam-macam. Tak ada kira juta, puluh juta, ratus juta, bilion yang mereka punya sendiri. Baru 2-3 hari lepas menteri berapa? 800 juta, 900 juta aset. Tak boleh terbayang ke orang boleh ada sampai 800 juta, 900 juta. Itu aset yang nampak, yang tak nampak, yang letak dekat Indonesia, dekat seberang, dekat London, dekat Hong Kong. Kat Indonesia aja saya tahu berapa apartmen dia. Indonesia jangan main dengan saya. Daripada presiden sampai ke bawah kita kenal. Mereka ada semua. Jadi harta mereka berapa banyak, itu baru satu menteri. Menteri-menteri lain macam itu teruknya, saudara. Tapi Allah bagi ruang, kalah mereka. Kalah, tumbang mereka ini. Dan diangkat sebuah kerajaan baru dari kalangan mereka yang belum lagi mengamalkan perangai itu. Sampai dia baru, mungkin lepas 60 tahun lebih macam tu, kita tak tahulah. Sampai 60 tahun macam tu, kita human lah pula. Tetapi mereka belum sampai itu. Mereka belum lagi buat budaya itu. Mereka belum lagi perangai itu. Mereka belum hidup mewah itu. Melainkan ada seorang-seorang. Ada exception lah kan? Melainkan bekas timbalan presiden PKR. Dia dah perangai macam tu. Dia lah mula. Sebab apa dia perangai macam tu? Sebab dia sebenarnya sebahagian daripada mereka. Dia termasuk dalam kelompok yang disebut tadi, yang bekerja-kerja dengan kemewahan. Kalau Al-Quran itu surah Ar-Hash disebut kaila yakuna dulatal bainal aghniya'i minkum. Jangan kamu biarkan harta itu berlegar-legar di kalangan orang-orang yang kaya, yang berpengaruh, yang berkuasa di kalangan kamu. Inilah kelompok ini. Al-Quran kata jangan, Al-Quran kata lawan. Ini mereka. Mereka sudah ada dulu, mereka tumbang, tetapi mereka gunakan ejen-ejen mereka yang sebenarnya sebahagian daripada mereka. Yang paling ketara Azmin Ali. Dia bukan sekadar menokong kelompok-kelompok elit ini, dia dah perangai macam tu. Cara hidup dia dah macam tu. Holidaynya dah macam orang UMNO. Kawinkan anak pun macam orang UMNO. Dan kita biarkan. Yang ni saya nak marah sikit, PKR. Kamu boleh biarkan. Saya berbulan saya dengan kawan-kawan reformis. Kita dah ingatkan. Tak boleh orang macam ini tak boleh duduk dalam parti reformasi. PKR parti reformasi, kita nak perjuangkan Islam. Macam mana kita ada pemimpin yang hidupnya bekerja-kerja dengan kemewahan, yang mempamerkan kemewahan, yang seronok dengan kemewahan, yang berbudaya kemewahan, yang tak ada beza dengan UMNO ni.
UMNO ni tak apa lah. Dia bukan parti Islam. Dia bukan parti reformasi. Tapi kita, dan dia timbalan presiden. Dan kita biarkan. Kita biarkan sampai ke hari akhir. Sampai dia tumbangkan kita, baru kita pecat dia. Buat apa? Yalah, kenalah pecat juga kan. Tapi dah terlambat lah. Sebab apa? Sebab kita tak serius dalam melakukan reform. Kita tak serius dalam melakukan reform. Reform ini bukan main-main, saudara. Ini perjuangan. Perjuangan sebab itu ini uridu islah mastata'tum. Lakukan perubahan itu sedaya upaya. Sebab memang perubahan ini susah. Susah. Anwar tu tak susah jadi Perdana Menteri. Cukup susah jadi Perdana Menteri. Orang lain senang jadi Perdana Menteri. Pak Allah dalam tidur jadi Perdana Menteri. Bukan nak hina dia kan. Saya masuk pasal dengan dia kan. Betul lah. Bandingkan Pak Allah dengan Anwar kan? Jauh lah lebih hebat Anwar ni. Keterampilan ni, kerjanya, ketangkasan ni, network dunia ni. Pak Allah je Perdana Menteri. Anwar lepas. Lepas tu siapa? Najib. Najib ni timbalan Anwar. Anwar ketua, Najib timbalan dalam pemuda UMNO. Orang semua tahu yang kita kawan pemuda. Kita tahu jauh beza. Najib tak boleh dekat dengan Anwar. Memang jauh. Dia jadi Perdana Menteri. Anwar tak jadi. 2-3 hari ni Muhyiddin tu jadi Perdana Menteri. Jalan macam tiga selender. Dulu pun masa dia sihat pun tak ada buat apa pun banding dengan Anwar Ibrahim. Masa Timur Wasan Anwar kepala, mereka semua bawah ekor lah. Dia jadi Perdana Menteri. Anwar ni susah jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia lawan. Dia mau lakukan reform, mau lakukan islah, mau lakukan perubahan. Pernah dengar yang Pak Allahnya, yang Najibnya. Najib adalah sikit transformasi. Tak berani sebut islah, tak berani sebut reformasi. Dia nak trending sikit disebut transformasi. Lain tak ada. Mana yang nak sebut reformasi? Muhyiddin ni dah sama dengan PH berapa kali. Tak sebut reformasi pun, itu dah sama dengan kita. Sekarang ni keluar, dah sama dengan UMNO. Langsung lah tak sebut. Sebab apa? Sebab mereka tahu, kalau sebut islah, sebut reform, mereka akan ditentang oleh kelompok-kelompok yang tadi ni. Yang berkuasa, yang elit, yang berpengaruh ni. Kenapa? Kerana mereka memang melihat orang reform, orang islah ni sebagai musuh mereka. Sebab orang reform saja, orang yang mau lakukan reform dan islah dan perubahan saja yang akan menghancurkan mereka. Menghancurkan budaya dan sistem dan struktur dan kekuatan mereka. Kalau kita tidak ada komitmen untuk melakukan islah, kita tak boleh. Sebab itu kita diserang. Kita diserang. Perjuangan ini diserang daripada hari pertama PH berdiri. Dah diserang. Diserang oleh kelompok-kelompok ini yang berkuasa, yang duitnya banyak. Dalam PKR, dia ambil timbalannya. Dia jadikan timbalannya alat. Jadikan timbalannya perkakas. Dalam kalangan lain, dia ambil parti PAS, parti Islam. Bawa bersama. Kononnya Kongres Maruah Melayu. Kongres Maruah Melayu itu adalah langkah pertama untuk menjatuhkan kerajaan reformasi. Atas nama Melayu. Atas nama Islam. Sekarang tak lama lagi kita dengar. Atas nama Islam, atas nama Melayu. Dan berjuang. Ini sebab kita lakukan perubahan. Ini semua pembohongan. Sebenarnya mereka bersekongkol untuk melepaskan diri daripada jenayah dan tidak bagi ruang kepada kelompok reformasi untuk berkuasa dan melakukan reform. Itu yang mereka lakukan. Sebab itu saudara yang saya kasih sekalian, saya hadir di Kelantan Tumpat pada malam ini untuk mengingatkan, mengajakkan kawan. Saya rasa seronok, saya rasa yakin, dan saya memang tak pernah tidak yakin. Saya dah round hampir seluruh negara. Tinggal Perlis dan Pulau Pinang minggu depan.